Laju masuk. Sekejap Tes. Tes suara dengar ke? Dengar tak? Dengar. Tapi macam jauh lah suara tu daripada speaker. Daripada mic speaker pula. Apa ni? Alah Video aku sangkut. video aku sangkut Kalau video aku blur tapi ada suara, kita just proceed je. Okay, Uh, okay. Sebab memang dari hari tu lagi Unify ni. Okay. Faham, faham, Sekejap. faham. Kita tunggu dulu. Gelap. Tak, terang je. Kau tak on brightness. Dia kat rumah ke? Dia macam jauh. Hello? Jarang Kau live sangkut. hari ni. Oh, ya, kau salah apa? FB. Biar dia keras. Ni kau keras. Sudah. Pakai wifi MACD je. Selamat datang Amin. Selamat datang Syahrul Azam. Sekejap kita punya guest ada line problem sikit. Sangkut is. Kau bukan sangkut, kau terus out. Kau pakai kau pakai ni ke? MACD punya ke data ke apa? Tak, pakai data. Dia punya lagi slow. You mobile ke? You mobile. Sebab Sekon tengah ni tau. Sekon tengah problem juga. Kat sini lah. Oh ya. Yeah. Oh, aku second itu kena. Dia ada fasa dia. Itulah sebab hari ni Sekon sangkut. Hari ni Sekon lagi teruk. Faham? Alright. So boleh kot dah ready kan? Boleh kita Apa? start. Aku dengar je kau cakap. Okay. Kalau video aku blur tapi ada suara, just proceed je. Okay. Alright. So, Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita dan guest kita malam ni. So, seperti biasa, saya host untuk Sembang Santai Don setiap Jumaat malam dengan topik berbeza. So, minggu ni kita bawa Chief Marketing Officer, CMO Princess HQ iaitu Sister Izwani ataupun panggilannya Iz. So, kita pass pada guest kita untuk intro lagi lebih tentang dia. So, sila Iz. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Izwani. Boleh panggil Fan kau dah masuk. Izz. Hai untuk yang datang ni. Terima kasih sebab join live. Support Daniel. Terima kasih Daniel sebab jemput Izz untuk live hari ni. Nak minta maaf seadanya line ni sangkut ke. Maklumlah kita tak boleh nak jangka kan. Okay, by the way. Is adalah wakil Pinterest. Okay, dalam Pinterest Is adalah bahagian marketing lah. So yang belum tahu Pinterest tu apa? Pinterest adalah perfume berjenama Pinterest yang mana kita ada 10 bau yang kita keluarkan dan alhamdulillah Pinterest dah hampir 2 tahun dalam pasaran. So Okay. Teruskan.
Okay, Okay. so itu kita punya background speaker kita. Kita punya apa shift marketing officer. Okay. Kita tak panggil dia marketer. Selalu kita panggil digital marketer kan. Kali ni kita panggil dia chief marketing officer. Dia lagi apa? Lagi apa panggil? Lagi power dia punya dia punya jawatan tu kan. Ataupun lagi corporate. Okay. Okay, so tadi Is ada dah sentuh sikit apa itu Pinterest, tapi mungkin boleh cerita lagi detail tentang apa itu Pinterest dan dia punya sejarah dia. Uh, Lagi satu sebutannya macam mana? Pinterest ke Pinterest ke apa? Dia ramai sangat yang salah sebut. Okay, PINCSS. Bukan princess tau. Dia pinches. Sebutan bahasa Melayu sikit. Dia macam pelat sikit. Okay. Pinterest okay. Yes. So, Pinterest ni asal dia founder dia bukan ni lah, founder dia adalah adik Is dan juga isteri dia. Sekarang dah jadi isteri dia yang mula tubuh Tanya. ini. Okay. Waktu tu diorang fikirkan nama dan Farah isteri kepada adik Is tu, isteri pada founder kita yang Farah ada dalam ni. Pinterest. Dia kata nak nampak satu nama yang catchy. Sekarang senang nak sebut Pinterest. Tapi itulah ramai yang confuse kan. Okay, so kenapa letak nama Pinterest? Sebabnya waktu tu, dia berdasarkan cerita dari Farah, waktu tu dia kena pilih nama yang senang. Orang boleh sebut. Lagi satu lagi, dia dekat dengan perempuan yang mana profil kita lebih pada golongan wanita. Kita fokus on perempuan sebab macam kita tahulah perempuan dengan profil ni sesuatu benda yang tak dapat dipisahkan. Lelaki ada tapi kurang. Dia lebih pada kaum wanita. Okay. So dari situlah Pinterest bermula. Daripada kita hanya jual, waktu mula-mula dulu kita hanya jual 4 bau saja waktu tu. Lepas tu berkembang, kita dah mula start recruit agent. Lepas tu berkembang, dah jadi 6 bau. Lepas tu tambah lagi 8 bau. Dan Alhamdulillah sekarang kita dah ada 10 bau perfume Pinterest. Yang mana kebanyakan bau-bau yang wujud tu adalah berdasarkan daripada kita punya feedback team dan juga customer. Okay. So waktu first tu kita keluarkan 4 bau tu, kita keluarkan botol besar je tau, 35ml. Lepas tu dia mula berkembang sebab kita selalu tanya feedback team kita, okey ke nak keluarkan perfume macam mana. And then diorang bagi feedback dan sekarang Alhamdulillah kita dah keluarkan 2 saiz, iaitu saiz 35ml, saiz besar, botol besar, dan juga 10ml, botol kecil yang senang nak buat travel. Kata diorang, satu boleh tinggal kat rumah, satu boleh bawa pergi travel lah gitu. Tapi sekarang tak boleh travel. Itulah sebut sikit tentang sejarah Pinterest. Okay, so tadi kata bermula dah 2 tahun So maksudnya 2019 ke 2018? 2019. Oh, 2019. Okay, sudah 2 tahun. Yeah, so untuk tu fans dah masuk fan dia. Ramai fan Is masuk ni. Tak kenal siapa. So yang baru masuk, selamat datang. So kalau korang ada soalan untuk Is malam ni, boleh je tanya dekat komen bawah tu ataupun tekan dekat ikon question tu. Nanti kita up soalan. Okay, kenapa tak nampak muka tuan tu mungkin sebab Unify kot. Sorry kalau line tu blur, kalau video blur ada suara tu, minta maaf lah. Bolehlah follow dulu IG tiba. Okay, so next. So tadi dia punya history of Pinterest dari 2019 dengan 4 bau ke 6 bau dan ke 8 dan ke 10 bau. So mungkin lagi satu boleh tanya macam mana tertubuh Pinterest ni. Maksudnya macam yalah, takkan mesti ada sebab kan kenapa boleh tertubuhnya Pinterest ni. So apa dia punya sebab tu? Okay, sebelum kita buat perfume Pinterest ni, sebelum tu adik Is, Rokmal, dia ada buat, dia jadi ejen untuk satu shampoo. Okay, dia jadi ejen shampoo, dia jual shampoo. Lepas tu one day kawan dia tanya, why not cuba keluarkan produk sendiri. Lepas tu dia fikir balik, benda yang dia cakap, benda apa yang senang orang bau, orang sekali kita bagi orang terus pakai. So benda yang paling cepat adalah sebab perfume kalau orang suka, orang bau, orang terus beli.
dia boleh terus close. Macam tu. Lepas tu memandangkan kita orang ni memang ada background yang sebelum ni kita orang pernah jual perfume yang kira kopi ori lah, kita pernah buka kedai perfume dulu. So kita memang ada pengalaman dengan perfume. So daripada situlah tercetusnya idea nak buka perfume sendiri. Dan waktu tu waktu tu kita keluarkan 4 bau yang utama tu adalah berdasarkan daripada kita punya sale yang perfume sebelum ni. Yang banyak sale lah maksudnya. Berdasarkan background yang sebelum ni. So kita tengok paling banyak sale macam tu. Dan paling banyak apa orang kata demand. Yang first bau yang kita keluarkan adalah Bombshell, Gucci Flora, Chloe dan Lady Million. Tu adalah perfume yang paling mula-mula sekali kita keluar. Dapat salin Bombshell ya. Yang lain dah kena boom lah. Tak sampai salin. Okay. So kita kat komen tu dah ada soalan. Is nak ambil terus ke? Nak jawab terus ke? Boleh lah nanti. Okay. Nampakkan soalan tu dekat komen? Tak apa. Okay. So Don akan sebut. So macam mana terfikir, sebenarnya soalan ni ada juga dalam kita punya flow ni. Tapi dah ada audience yang tanya, so kita up soalan audience ni. So macam mana terfikir nak buat brand sendiri? Instead of jadi dropship ke ataupun jadi agent jual apa yang dah establish. So sila jawab. Ni wakil Peters tau. Okay. Macam mana nak keluarkan profil sendiri. Ni wakil founder Romal. Macam ni cerita dia. Kan dah jadi dropship orang untuk shampoo. Lepas tu, tapi walaupun kita orang ni jadi dropship, kita orang pergi kelas. Kita orang pergi seminar, pergi kelas berbayar, kita orang pergi kelas, banyaklah kelas-kelas bisnes kita orang pergi. Dan kita orang sanggup laburkan duit kat kelas bisnes tu. So, lepas tu tiba-tiba ada kawan tu go, dia cakap sebab shampoo tu dia macam Side effect. Bukan. Dia Production. macam yang lagi kena dengan jiwa lah macam tu. Kita pakai juga shampoo. Kalau kita nak jual barang, kita kena pakai. Betul. Tapi macam kita nak benda lagi dekat dengan jiwa. Maksudnya macam perfume kita dah pernah ada pengalaman benda tu. Macam tu. So, one day tu ada kawan cakap, why not kau buat kau punya produk sendiri? Sebabnya kau dah pergi banyak kelas. Kau dah labur banyak. Kenapa kau nak Kira racun lah ni. Kenapa kau nak buat benda yang kau tak berapa tahu? Macam tu. Sebab macam perfume ni kita dah pernah meniaga, kita memang dah pernah jual, kita memang dah ada customer. Betul. So maksudnya kena racun dengan kawan lah ni. Kawan suruh. Sebab waktu tu Roman dia jadi dropship shampoo kan. Lepas tu kawan dia yang bagi nasihat tu, kawan dia cakap kau dah labur banyak tapi kenapa kau tak buat benda yang lagi kena dengan diri kau kan. Lagipun itulah macam dia cakap lah, kita orang pernah jual perfume. So kita orang kalau ikutkan pengetahuan tentang shampoo dan pengetahuan tentang perfume tu, kita orang lebih banyak tahu pasal perfume. Faham? Okay. So tapi tambahan untuk audience mungkin diorang ni berbeza, mungkin Is dengan Rockmal berbeza sebab diorang ada pengalaman bisnes lain. So maksudnya Pinterest ni bukanlah bisnes pertama diorang tau. So untuk yang audience ni kalau korang belum ada experience untuk jual any produk, tak kisahlah agent ke, dropship ke, stockist ke apa, korang jangan hentam jadi buat produk sendiri kan, nak ngada-ngada nak title founder tu kan. Sekali lagi korang gali kubur dulu sebenarnya. So macam diorang ni kiranya audience jangan salah faham lah. Maksudnya mereka ni Pinterest ni diorang ada ambil pengalaman dulu baru diorang buat produk sendiri. Tak adalah diorang terus pergi seminar balik-balik jom buat produk. Tak ada. So untuk yang audience ni paling elok sebenarnya korang jadi dropship lah. So dropship tak perlu pegang stok. Macam tadi Rockmal pun jadi dropship kan. So apa yang korang boleh belajarlah macam mana sistem. Tengok diorang pakai sistem agent ke, pakai sistem retail, sebab business model dia berbeza. And then korang tengoklah cara admin diorang ataupun HR diorang handle staff ke, team ke. So korang kena belajar lah daripada business lain tu.
So channel belajar, korang kena lah join dropship ke agent. Sekarang ni berlambak. Korang buka Insta, buka WhatsApp, confirm member korang ada jual produk. Korang tanya je. Confirm. Okay. So tadi Arab dah menjawab untuk soalan Hakim tadi. Alright. So tadi aku punya soalan pun ada juga sebenarnya. Nak tanya adakah Pinterest ni bisnes pertama? Tapi macam dah jawab tadi kan. Ataupun mungkin ada cerita lain yang nak cerita. Selain shampoo ke, mungkin pernah jual apa, F&B ke, fashion ke, kosmetik ke. Kalau daripada Is sendiri, pernah lah jual kosmetik dulu. Jual apa? Lebon. Kalau Is, kalau daripada pengalaman Is sendiri, Is pernah jual Mary Kay dulu. Oh, beauty consultant. Okay, tu Farah dah promote kat situ. Boleh follow Farah korang. Okay, so cerita sikit pasal Mary Kay. Pengalaman Mary Kay. Pasal Mary Kay, waktu dulu Is sebelum Is jual sebelum kita orang ada Pinterest, macam Is ni personal Is punya pengalaman lah. Sebelum jual perfume tu, sebelum kita buka kedai perfume, maksudnya perfume yang kita kopi ori tu kan. Sebelum tu Is consultant Pinterest. Pinterest pula Mary Kay. Jadi beauty consultant Mary Kay. Banyaklah kita belajar situ. Dan sebenarnya kalau cakap pengalaman kan, Is suka setiap bisnes yang Is masuk sebab setiap bisnes tu dia ada pengalaman sendiri. Contoh macam Mary Kay pun dia ada sistem dia. Dalam sistem tu kita boleh belajar untuk adapt dalam apa yang kita tengah buat sekarang. Macam tu. Yes. Kalau so, nak teruskan. Okay. So bila kita waktu jadi beauty consultant tu banyaklah kenal orang apa semua kan, kita buat networking. Lepas tu tiba-tiba Is sambung belajar. Bila sambung belajar ni kita punya fokus dah lari. Biasalah student dulu kita amat jelas. So bila kita tak amat jelas, itulah kita punya fokus lari. Business pun ke laut. Macam tu. So kat sini kita kalau kita nak buat Is nak pesan lah kan. Kalau kita nak buat sesuatu, make sure kita kena ada matlamat yang jelas. Sebab bila matlamat kita jelas, apa kita nak tu jelas, kita bukan cakap je. Sebab ada orang macam Is dulu lah. Is dulu waktu Is kat Amerika dulu, Is tulis tau. Is nak apa. Tapi Is tak pernah rasa pun apa yang Is tulis tu. So bila kita tulis kita tak rasa, memang tak jadi lah cerita dia. Sebab kita tak into benda tu. Kita just tulis je. Betul. Sebab tu kalau dalam business venture pun untuk tim-tim iklan sikit untuk tim-tim ventures Is nak ada orang tulis apa bila diorang tulis tu diorang rasa benda tu, which is kalau diorang kata diorang nak percaya, diorang rasa diorang nak percaya, bukan sekadar tulis je. So sampai nak masuk take note benda ni. Is ni garang korang tak tulis kena rotan. Pandai. Tak pernah lagi edit Is kena rotan. Okay, macam betul lah. Tadi maksudnya dalam tulis-tulis tu ada tulis lah nak dapat pink car tu. Kereta pink. Ada dulu, memang ada tulis kan. Tapi itulah kan, tulis je tapi orang kata kita tulis, dia macam kalau kita nak impian tu, kita kena tulis dah ada roadmap. Kita nak apa. Tapi tak ada, tulis je. Itulah kalau nak capai impian ni, korang kena tulis dan korang kena ada roadmap. Dan yang paling penting ni, kena sentiasalah tanya leader. Jangan derhaka dengan leader. Ada anak buah kat sini ke? Ni leader tengah marah Ada yang derhaka ke? Anak buah baik. Dia tengok leader lah kan. Sebab dalam PJ sendiri, selain daripada Is jaga bahagian marketing dan juga sale, Is agent. So ada agent yang direct HQ tu, ada yang akan refer dengan Is. Macam tu. Okay, faham. Tapi nak tambah sikit, macam tadi Is ada sebut pasal Mary Kay dengan apa matlamat roadmap ni. Apa yang aku belajar daripada
live before ni ada invite guest Acha Mafa, kalau korang kenal, National Sales Director. So dia adalah latest punya NSD lah, short form dari NSD. So dalam Malaysia ada 7 orang je NSD. So last live ada invite dia. So tentang Medicare ni, dia punya bagus yang korang boleh belajar adalah sistem dia. Dia dah buat macam roadmap untuk kita. Maksudnya first korang masuk, korang akan jadi BT consultant. And then korang akan naik-naik sampai elite lah, sampai executive, ESSD apa bagai, tak ingat. Dia punya panjang sangat. Tapi last kali dia akan ada National Sales Director. So maksudnya dia dah aturkan korang punya flow tau. Dia punya map tu korang dah ada dah. Korang just buat je ikut leader. Contoh korang nak pingkar, kena jadi sales director kalau tak silap kan. Baru dapat pingkar. So maksudnya roadmap tu diorang dah sediakan tau. Sistem tu dah ada untuk siapa yang nak join Medicare. So kalau untuk Pinterest, ada tak yang roadmap macam tu untuk audience kita nak join pula kan? Sebab tadi Farah dah promote. So asas untuk korang buka dropship ke ataupun agent terus? Ataupun apa macam mana korang punya sistem? Dalam Pinterest kita kali-kali kita tak ada dropship. Kita buka untuk agent terus. Sebab untuk join agent, join team, kita untuk direct leader kita ada dua, kita bagi pada dua. Kita ada direct leader dengan direct SQ. Okay, kalau untuk direct leader serendah RM45, which is RM45 tu bukan korang dapat kosong lah. RM45 tu korang akan dapat t-shirt, baju, t-shirt dengan baju sama. T-shirt, tester dengan kenapa kita tak buat dropship dalam perfume ni? Sebab maksudnya kan orang buat dropship tanpa modal. Okay. Betul. Sebab kita tak buat dropship yang tanpa modal tu, sebab korang kena ada tester. Korang sebab kita tak nak korang jual apa yang korang tak pernah guna. Faham? So kurang-kurangnya korang ada tester supaya bila customer datang korang boleh tahu. Korang boleh tahu bau dia macam mana, korang boleh tunjuk. Kalau kita buat macam tanpa modal, so tak ada tester. Bila tak ada tester, promote je, orang tak tahu bau. Sebab bisnes perfume ni dia tak jual makanan. Jual makanan, hantar post, orang telia, orang beli. Betul. Okay, perfume dia kena ada tester. Kalau pergi tengok perfume mana-mana pun, mostly semua kena ada tester. Even though kalau kita pergi kedai perfume pun, kita nak tengok tester sebab kita nak bau kan. Tak ada ni orang beli 4 botol sama mata, tak ada Mesti nak bau kan. Tak bau. So, jadi seterusnya kita buatkan package. Ada package RM45. Dapat tester, satu set. Tester tu korang akan dapat 10 bau lah. Yang mana Pinterest ada 10 bau buat masa ni. Dan flyers untuk bantu korang lebarkan korang punya sayap lah. Dan juga t-shirt lah. T-shirt tu kita bagi korang eksklusif tau. Orang lain tak dapat t-shirt tu. Dengan harga RM45 pun korang, dan kalau korang ikut guide yang betul, insyaAllah korang akan dapat balik modal korang. Tu untuk yang kita panggil dia starter kit. Macam orang baru nak start belajar. Okay, daripada starter kit tu lah korang boleh naik rank. So kita ada yang nombor 2, 165. 165 tu adalah untuk mini agent lah. So untuk bawah leader juga, kat situ korang akan dapat 10 botol perfume kalau 165. Dan satu lagi untuk direct SQ. Untuk direct SQ, kalau korang nak direct dengan East, korang akan, kita offer dengan package RM295. Tapi sekarang tengah ada promo. Okay, daripada promo raya ke? Sekarang ada promo tau, promo raya. So daripada RM295, korang boleh dapat dengan RM270 saja. Dan yang bestnya korang dapat free postage lah. Yang tu yang bestnya kalau korang join Pinterest. Okay, korang dapat free postage. Dan korang dapat lah perfume korang. Dan dalam 270 tu harga promo tu korang akan dapat baju sama, tester, dan juga korang akan dapat 25 pieces perfume. Dan bau 25 pieces perfume tu untuk semua package kita tak bagi korang randomly. Maksudnya kita tak bagi, aku ambil lah perfume ni, lantaklah kan jual ke tak jual. Tak. Maksudnya kita akan bagi korang perfume tu, korang boleh pilih bau apa yang korang nak jual. Kita tak bagi semua bau. So kita akan kita akan bagi suggestion. Nak untuk cukupkan 25 ni nak bau apa. Okay. Boleh pilih lah. Betul, sebab ada setengah bisnes kan dia tetapkan random.
kita tak tetapkan. Kalau korang nak jual bau 4 bau je, dari 4 bau je, kalau korang nak jual 4 bau je, so kita hantar 4 bau je. Kalau korang nak 5 bau lah kita hantar. Macam tu. Kita tak ada tetapkan nak tak nak ambil juga yang ni. Yang ni kita dah tetapkan, tak ada. Ni, tapi Pinterest tak ada reseller Ya? Reseller dekat Pinterest tak ada reseller dekat Shopee Reseller macam Kerami. Oh, reseller tu tak ada lagi. Kita ada ejen-ejen lah. Semua ejen Kok ada orang buat Kok ada orang buat kopi ori pula kan. Kita ada ID, lepas tu setiap ejen kita benarkan lah untuk jual Shopee, cuma ikut harga yang kita tetapkan. Okay. Harga by HQ lah. Apa HQ kawal. Alright. Okay, so siapa yang audience yang baru masuk, kalau korang ada soalan boleh je tanya dekat komen ataupun dekat ada icon question kat bawah tu. Nanti kita akan jawab. So malam ni kita dengan Chief Marketing Officer of Pinterest Perfume. So korang tanya je, ni orang marketing. So korang tanya apa-apa. Korang nak join ke, korang ada soalan dekat kita punya CMO ni kan? Silakan. Alright, so next kita sentuh balik kepada tajuk kita. Maksud jual perfume waktu PKP ni boleh grow. Sebab hari tu WhatsApp Is kata Pinterest ni grow waktu PKP kan. Tapi untuk Don ni macam pernah agak terfikir. Kadang-kadang selalu agak fikir macam mana orang jual perfume online kan. Sebab kalau nak beli mesti nak bau kan. Kalau kita pergi shopping mall, punyalah orang tu dia dekat kertas tu kejar-kejar kita kan, suruh bau kan. So kalau online ni macam mana pula kan? Takkan nak tiba-tiba bau tu keluar dari telefon pula kan, boleh bau kan. So macam mana Pinterest counter kira tak tahulah kata problem ke ataupun macam mana. Maksudnya macam mana customer tu beli online kalau tak boleh nak bau. Okay. So untuk perfume, macam saya cakap lah mula-mula, waktu mula kita buat hari tu, kita first permulaan tu kita tak boleh terus online sebab waktu mula-mula tu sebab orang tak kenal perfume kita macam mana, orang tak bau. So kita pergi booth, kita buka booth, macam tu. Okay, dari situ dan pada masa yang sama kita orang buat live. So daripada live tu kita orang dapat ejen. So daripada ejen tu lah yang kita berkembang. Sebab macam saya cakap lah, kata kita akan bagi tester. Waktu mula-mula kita bagi perfume. So daripada situ sebab perfume ni macam mana nak tak nak dia kena ada tester, dia kena bagi orang bau. So dari situlah kita orang start untuk sebarkan pasal perfume ni melalui ejen-ejen. So daripada ejen lah benda tu, ejen akan macam ni, kita akan ajar ejen untuk kembangkan perfume tu. So maksudnya tester tu orang akan mula bagi orang bau. Dari situ perfume ni kelebihan dia senang berjangkit. Kalau kita pakai perfume, orang bau, orang tanya pakai perfume apa? Dia senang berjangkit. So kalau dalam daripada situ, daripada testimoni lah kita akan mula untuk brandingkan dia. Kita akan buat online apa semua tu. Sebab dalam bisnes macam mana pun orang beli sebab kita. Macam mana pun kita kena buat branding kita. So daripada branding tu, orang akan PM kita untuk tahu. Macam tu. Dan strategi dia adalah orang akan mula daripada orang-orang terdekat dulu. Macam tu. Yes. So bila orang terdekat dia pakai, lepas tu dia akan berjangkit. Betul. Kalau nak cerita pasal online ni, online tu sebenarnya kita lebih pada untuk create team. Tapi daripada kita create team tu lah, orang akan mula PM tanya pasal perfume, bau dia macam mana. Daripada situ. Dan kita akan terang sebab kalau macam Pinterest kita ada satu katalog. Yang dalam katalog tu ada detail pasal bau-bau perfume kita, daripada ekstrak apa-apa, macam tu, bahan-bahan apa. So customer akan tengok melalui situ dan orang biasanya perfume ni, dia dah ada peminat dia. Kadang kita tak banyak cakap. Kalau kita sebut contoh lah, kita sebut perfume Boomshell. Peminat Boomshell tahu bau perfume Boomshell tu macam mana. Dia cumanya dia kena tengok banyak kali. So sebab tu marketing tak boleh berhenti, dia kena buat. Macam tu.
So kalau nak cakap grow tu, kita orang grow sebab alhamdulillah lah, mostly sebab team. Sebab team yang banyak tolong. Team yang banyak kembangkan perfume tu. So untuk online tu ada support je. So sekarang tim dah berapa ramai ya? Kalau boleh share. Alhamdulillah untuk semua team Total. team Family Pinches kita ada hampir 500 orang baru. Wih, ramai. Alhamdulillah. Ramai anak-anak ada. So, maksudnya kat sini kita boleh nampak apabila ada apa panggil krisis contoh COVID krisis, di situ ada peluang kan. Tengok waktu COVID ni tiba-tiba Pinches boleh grow sampai ada 500 orang team, sales pun naik. Bila dah ramai team, sales pun selalunya akan ikutlah naik kan. So nampaklah kat sini kita punya sedikit dalam krisis pun ada peluang. Sebab ramai orang ingat waktu krisis ni tak boleh buat apa lah, duduk rumah je kan. Tapi sebenarnya tak. Okay, so nak tambah lagi yang pasal tadi yang macam mana Pinches ni kembang dengan agent. Bahasa mudah dia macam kita tengok COVID lah kan. Contohlah COVID tu dia ada satu HQ, contohnya HQ dia kat Malaysia. Satu siapa yang pembawa tu, kita panggil dia agent. Bila dia pembawa kan senang dia spread, dia sebarkan kan. Dia macam perfume lah. Tapi perfume spread bau lah, bukan virus lah. Tapi nak bahasa mudah dia macam tu. So kalau kukut dalam audience ni yang tiba-tiba nak jadi founder kan, lepas live ni terus nak jadi founder produk kan, mana dah tahu kan. So korang kena fikir yang kalau korang bergerak seorang, korang memang susah nak kembangkan korang punya branding ataupun produk. Korang bayangkan lah macam bank. Kalau korang tengok Maybank kan, contohlah menara Maybank. Kalau dia duduk diam di situ, HQ duduk diam, dia tak ada sales department, tak ada agent bank kan, yang tak ada call-call tu. Macam mana diorang nak kembang diorang punya produk kan. Dia sama juga dalam bisnes lain. Kita perlukan agent penyebar lah. Tapi penyebar tu penyebar produk kita lah, branding kita. Jangan sebar virus pula. Itu dia punya contoh lain lah kan. Orang ada yang audience tak faham, kita bagi contoh lain. Okay. So ada lagi yang baru masuk ni. So kalau korang ada soalan tentang jual perfume waktu PKP ni boleh growth sale, kita ada Chief Marketing Officer Pinches dekat sini. So korang boleh tanya soalan dekat komen ataupun tekan ke icon question bawah tu. Alright, so next tadi Is dah cerita tentang team dah kembang, dah ramai, dah hampir 500 orang. Maksudnya 500 orang dah Pinches dah tawarkan peluang pekerjaan, peluang untuk dapatkan income sebab itu pun ada satu perjuangan juga sebenarnya, perjuangan untuk jadi job creator. So bila dah tim ramai tu, macam mana sales Pinches waktu COVID ni 2020 dengan 2021 yang sekarang dah quarter 1 kan. Sekarang masuk quarter 2 kan. So macam mana Pinches punya sales tu? Dia punya growth, dia punya perbezaan lah. Kita ada dia punya customer Nadia. Kita ada feedback kat sini ya. Terbaik saya suka. Nadia. Untuk tahun 2020, cerita sikit lah kan. Untuk ni, waktu kita orang mula-mula dulu, kita orang bertiga. Faham lah bila kita start bisnes ni, kita start daripada rumah je tau. So, macam-macam konflik ada. Macam-macam, saya cakap lah bergaduh kita orang. Adik-beradik pula. Kan, memang ada lah gaduh-gaduh sikit tu biasa lah kan. Sebab tu, Izzat cakap nak buat bisnes sendiri ni tak senang sebab yelah kita nak faham sistem, kita nak faham bisnes tu macam mana, kita nak faham team. Banyak benda nak kena fikir, banyak benda nak kena belajar. So tak boleh macam dia ni cakap lah tak boleh buat seorang-seorang. So waktu tahun 2020 tu sebenarnya kita ni hampir berpecah tau. Kisah ni. Sudah. Tapi sebab kita orang macam nak berpecah tu macam tak boleh. Sebab masing-masing ada big why masing-masing. Sebab tu kena pegang dengan big why tu. Masing-masing ada big why masing-masing. Tak boleh. Macam mana pun macam ni sendiri big why is ada salah satu yang adalah picture sendiri. Kalau aku tinggal ni macam mana dengan bisnes ni. Macam tu. So masing-masing walaupun masa tu bersekenta apa semua tapi masing-masing ada big why sendiri. So waktu PKP mula-mula tu
macam hampir lah kan, tapi still lagi ongoing. Diorang still lagi fighting apa semua kan. Lepas tu waktu COVID mula-mula tu, adik Is dengan Farah, diorang dekat Rantut, diorang dekat Pahang. Dia seorang je kat KL. Lepas tu stop semua dekat KL. Waktu tu Okay. memang terpisah. Tapi boleh bahagi kerja lagi kan, bahagi kerja apa semua tu. Lepas tu dapat balik. Hari tu pengumuman dapat balik kan. Siapa yang terkandas. Okay. Itu memang bayangkan tingkat 4 waktu turun curfew tu. Ya Allah, penatnya dengan puasanya. Oh, ni dekat universiti lah kan? Tak, waktu tu is dekat KL, dekat rumah abang. Oh, okay. Waktu tu. Dah rumah abang tingkat 4, tak ada lift kat tangga. Lepas tu kita nak turun curfew tu dengan stok lagi. Ya Allah, tu aku penat gila. Macam curfew ni, kita orang bukannya kilang tau. Maksudnya kita orang bukannya ambil dah siap. Kita orang bantu sendiri, kita buat sendiri. Oh, okay. Dia bukannya pergi dah siap tak. Semua kita orang buat daripada A to Z, semua kita buat. So jangan ragu lah nak pakai Pinterest tiba. Oh, okay. So buat balik tu, lepas tu bincang, cakap kita kena buka kedai. Sebab ikut plan dia nak buka ke KL. Tapi sebab dah balik kan, cakap kena buka kedai. Senang, susah kalau kita buat kat rumah susah. Tak ada sistem berterabur. Lepas tu waktu tu memang cakap, lepas tu cakap mak pun macam mak pun sokong adik. Diorang pun mula gerak cari kedai. Diorang gerak cari kedai, cari HQ. Bayangkan waktu tu PKP 1.0 gila kau buka HQ. Kau dah kenapa? Betul. Waktu tu modal pun tak banyak sebenarnya. Kalau ikutkan modal tak banyak. Tapi macam kita nak buka, kita macam tak boleh, kita kena ubah. So cari kedai, alhamdulillah dapat kedai, dapat agent apa semua, buka HQ. Memang banyaklah labu duit kat situ. Dari situ yang tim mula naik. Macam tim kita punya top tim kita Hakim dekat Kedah. So waktu tu Hakim mula naik. Berkat alhamdulillah dia punya usaha sendiri, dah tim kita dah mula naik. Waktu tu pelik kan, PKP macam mana orang boleh naik. Tapi sebenarnya tanggapan kita tu salah. Sebenarnya PKP ni, waktu PKP lah orang mula tengok online. Orang sebenarnya kerajaan pun banyak bantu, betul tak? Betul. Banyak sebenarnya bisnes lain yang boom waktu PKP sebenarnya. So waktu PKP 1.0 tu, waktu tu sebenarnya sale tim-tim kita mula naik. Waktu tu memang waktu tu lagi-lagi kat raya kan, nak post memang banyak gila. Memang buat kat rumah, sebelum buka kedai tu memang buat kat rumah macam sebenarnya kita ni banyak customer. Betul. Sebenarnya ramai yang kena Pinterest ni. Dari situ lah dia dah mula kita orang dah mula nampak jalan. So alhamdulillah kita buka HQ. Sejak buka HQ tu macam still makin naik. Macam waktu tu belajar lah juga. Kita tak tinggal lah, kita pergi belajar dengan mentor macam mana. Sebab start dia adalah kita orang tak pandai nak jaga ejen. Kita orang tak tahu macam mana nak guide ejen. Faham. Belajar untuk belajarlah dengan mentor yang expert pasal kan, belajar. So itu tu mula guide balik team. Dari situlah orang kata kau tak ada apa-apa, kau pergi HQ. Alhamdulillah sekarang boleh cakap sale 2020 dengan sale 2021 ni, sale 2021 ni dia nampak dah peningkatan. Okay. Macam tu. Macam tak percaya juga sebenarnya, macam benda ni boleh berlaku. Macam gila ke PKP kan, waktu PKP kau boleh naik, sedangkan kau ni perfume bisnes baru katakan, orang tak kenal lagi. Dia kalau dah rezeki tu, dia dah tak lari lah. Tapi itulah orang kata niat kita baik, Allah tolong. So kita orang tak ada ni, memang nak tolong tim kita orang. Macam Hakim sendiri, kalau korang nak tahu, Hakim tu sendiri dia bekerja dulu. Dia seorang pekerja, dia kerja shift, penat. Dia kata impian dia adalah dia nak berhenti kerja, dia tak nak kerja dah, dia penat sampai bila nak kerja. Faham lah, tim ni penat kan? Dia tak ada pula kan? Kalau dia ada mungkin kita boleh invite.
Itulah tu. Daripada situlah dia sekarang Hakim dah berhenti kerja dan dia 100% fokus buat Pinterest je. Wah, yang lagi best yang umur dia baru 23 tahun. Tu lah dengar macam student tapi dah kerja Dia dah kerja. Umur dia baru 23 tahun tapi dia dah berhenti kerja, dia buat Pinterest full time. So Bagus itulah lah tu. satu macam kejayaan kita lah sebagai HQ. Kita rasa macam benda ni sebenarnya kita orang nak. Kita orang nak tolong anak muda untuk capai benda yang diorang nak. Betul. Bukan cakap Betul. kita tak bagus, bagus. Tapi korang lagi bagus kalau korang buat kerja yang korang suka. Bagi kita as founder, kita punya impian jadi job creator lah kan. Macam tadi pun dah 500 orang. Itu maksudnya 500 orang lah kita jadi job creator untuk 500. Itu 500 orang yang join tau. Kita tak tengok yang belakang. Yang belakang tu dia punya keluarga, anak beranak dia, saudara mara dia, adik-beradik. Mungkin dah 1,000, 2,000 dia tanggung kan. Maksudnya dari 500 orang kita bagi pekerjaan, bagi income dengan Pinterest. Tak kisahlah apa-apa bisnes ataupun apa-apa pekerjaan pun. Walaupun 500 tapi sebenarnya kat belakang orang lebih daripada 500 orang. So itu adalah satu perjuangan lah maksudnya. Ataupun satu impian untuk founder business. Sebab tapi kalau founder business dia nak duit, mungkin tak jadi macam sekarang lah kan. So maksudnya dah rezeki Pinterest. Okay. Dia dah rezeki dah ada. Tak boleh nak apa-apa lah. Dan kalau orang, dah Tuhan nak bagi rezeki tu kan. So rezeki Pinterest dekat perfume lah kan. Kalau continue shampoo tadi mungkin tak sampai sini kot. Tak tahulah kan, jalan cerita dia lain tak? Itu pun adalah kira risiko besar agak lah untuk buat perfume ni kan. Alright. Menarik. Lagi kita nak tanya apa ni? Okay, mungkin antara 2020 tu mungkin sales tu meningkat tapi mungkin dia agak slow sebab kita panggil apa, PKP ni bukan sorry, masa PKP pertama tu kita boleh kata waktu kita belajar sebab semua benda nak jadi online, semua nak jadi digital lah. Mungkin itu adalah proses kita belajar. Contoh siapa bisnes yang gantung harap offline, yang main retail, mungkin PKP pertama tu dia sales dia naik tapi mungkin slow sebab dia baru nak belajar online kan. So macam Pinterest time tu rasanya online dulu baru buka HQ kan. Sebab dia dapat invitation yang apa? Invitation Tuan Samad tapi tak dapat pergi sebab PKP. So maksud dari situ Pinterest start online dulu and then baru buka retail HQ. So mungkin tahun 2021 ni dia dah boom sebab maybe dah online tu lagi banyak. Mungkin kat online tu lagi maybe 80% kat retail tak fokus sangat kan. Tapi selain daripada online dengan retail tu, apa lagi sales channel untuk Pinterest? Maksudnya macam kedai, and then tadi ada Shopee kan? Ataupun maybe ada tempat lain? Okay, dengar. Dengar. Okay, so kita lebih pada memang kita cakap lah kita lebih pada team lah. So sebenarnya kita gunakan ejen kita adalah team. Kita fokus kita kembangkan team sebab kita nak bantu lebih ramai orang. Macam tu. So apa yang team Pinja fokus, kita orang bukan je 100% fokus pada retail tu tak. Kita orang fokus pada team sebab bila kita dapat bantu team, so team pun dapat bantu orang lain. Macam tu. Kita tak fokus on personal sale personal sale produk tu semata-mata. Macam produk pun kita ada juga customer kita direct. Tapi kita akan banyak tolong pada team. So macam bila customer tu dekat dengan area team kita akan pass pada team. Faham. Maksudnya yelah sebab sekarang pun Pinterest dah berkembang. Maksudnya mostly sales dah bukan daripada HQ lah. Maksudnya mostly daripada team agent, team mini agent tadi kan, daripada leader. So maksudnya kalau customer dah direct HQ pun, HQ akan pass kepada team lah. Kecuali yang memang kenal kita lah. Kita baru member lah. Ni kan. Tapi member lah. Tapi mostly macam kalau yang tanya-tanya tu, kalau yang tanya-tanya yang
kalau kita ada ejen berdekatan memang kita akan pass pada ejen. Macam tu. Sebab kita nak tolong ejen kita buat sale. Faham. Tapi memang kalau ikutkan, kalau apa, sesuatu bisnes tu yang dah growth, yang dah ramai, contoh macam dah 500 orang, memang sepatutnya HQ perlu fokus pada training production untuk team kan. Sebab sales tu dah boleh lepas tangan kepada team. Betul tak? Tak ada lah lepas tangan sangat pun, kita kena belajar juga. Adalah. Tapi rasa aku macam dulu kalau start 3 orang, 3 orang lah kena buat sales kan. Korang kena buat sales, korang kena buat marketing, korang kena buat itu ini, korang kena buka FB, buka IG kan. Tapi sekarang dah ada team mungkin, yang tu korang dah boleh slowly lepaskan untuk apa, team korang lah kan. Team korang pula yang akan IG, FB apa semua. So korang just fokus training, production. Sebab dia punya game dah lain lah. Sebab dulu korang 3, sekarang dah 500 orang. Cuma apa? Macam ni cakap, sebab kita dah lalu dulu. Kita orang dah pernah buat direct sales, semua kita pernah buat. Kiranya Pinterest ni bukannya orang kata bukan bisnes yang bermula dengan modal yang besar tau. Maksudnya semua boleh bayar, tak kita orang bermula dengan modal yang sangat rendah, yang cukup-cukup je. Kita orang start. Tak sebanyak macam orang lain. Sales dengan bisnes boleh kembang. Dengan modal yang sangat rendah. So, kita orang kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri. Nak cari booth, nak kena jumpa orang bawa tester, kita orang buat sendiri semua. Buat live, hari-hari buat live, tengok pun tak apa, buat je. Live tu perasan lah. Tapi macam tadi Is ada sebut korang bancuh sendiri kan. So macam terfikir juga, asal awal korang tu memang korang pakai, kira model korang tu menggunakan bahan-bahan yang ada kat rumah saja ke, atau macam mana masa mula-mula tu? Kita baca sendiri tu maksudnya macam kita orang adik ni, Rokmal tu dia ada kenalan. Lepas tu daripada kenalan tu lah dia tanya macam mana nak bantu perfume. Dia belajar dari situ. So kita beli benda tu. Tak adalah ambil daripada rumah apa yang ada, tak. Mana tahu kan. Sebab nak buat perfume pun kena belajar tau. Kena belajar macam nak bancuh dia, nak tahu berapa persen kita nak bancuh. Supaya dia tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. So dari situ lah belajar bancuh sendiri. Memang waktu tu, masa tu guna rumah abang, memang peti ais dia penuh dengan perfume. Selagi ada yang minum kan. Tapi dah tulis kan. Mana tahu kan, mamai. Memang kita orang buat sendiri. Termasuklah packaging pun buat sendiri, apa semua buat sendiri. Nak masukkan perfume dalam botol pun buat sendiri. So waktu tu memang boleh cakap lah kita rasa semua. Nanti kalau in case lah, kalau kita orang ada orang untuk bahagian operation pun, kita dah rasa dah benda tu. Tapi sekarang masa korang yang buat bancuh tu lah, sekiranya korang tak delegate lagi kat orang lain. Sekarang lagi bancuh sendiri, cuma untuk packing tu kita adalah part time untuk buat. Yelah, tak ada penat macam dulu. Kalau dulu buat sendiri kan, sampai pukul 2-3 pagi baru tidur, nak bantu perfume punya pasal, nak hantar lah. Memang kita lalu lah pengalaman tu. Cuma sekarang ada yang tolong buat kan, maksudnya ada part time yang tolong masukkan. So tapi Is cakap cabaran tu tetap ada. Walaupun yelah, kadang-kadang perfume leaking, semua tu kita kena tanggung. Kos tu semua kita tanggung. Betul kan. Tapi tak apalah, kita puas hati sebab kita buat sendiri. Sebab sebenarnya tak terfikir pun yang Pinterest ni bancuh sendiri. Sebab tadi Is sebut, tu yang macam terfikir kan. Awal-awal ni korang buat bahan pakai kat rumah ke macam mana kan. Sebab itu live dengan kawan yang Cimo Chicken. Cimo Chicken tu founder dia Captain Cimo tu. Tapi diorang base Sabah lah. Dia pun sama juga. Permulaan dia pakai modal sikit je. Sebab apa? Dia pakai ayam mak dia kat rumah tu. Dia pakai bahan mak dia kat dapur tu. Itu permulaan dia. Sebab tu dia kata modal dia kecil. Dia pakai bahan yang ada kat rumah, bahan mak dia punya. Sebab Is cakap bancuh sendiri tu macam terfikir.
mungkin korang punya cerita sama kot. Tapi lain pun. Mana nak cari perfume dalam rumah? Mana lah tahu korang blend apa-apa, blend daun apa bunga ke apa. Tak tahu pun macam mana nak buat perfume pun. Tak pernah tengok, tak pernah terfikir. Okey. Faham. Menarik. So maksudnya siapa-siapa ni salah satu kita panggil apa mitos ataupun salah faham bisnes, iaitu nak mula bisnes perlu modal besar. Sebenarnya tak. Ada bisnes boleh pakai je apa yang ada kat sekeliling kita. Ataupun Dia dia bukan bisnes tu bukan 100% atas modal tau, tapi dia atas knowledge. Kalau kita faham apa benda yang kita nak buat tu, insyaAllah dia boleh pergi. Dia kena macam mana pun dia kena basic tu knowledge lah. Tak semestinya modal besar. Kalau modal besar pun tapi tak ada knowledge, tak boleh pergi. okey, jap. Ini satu quote yang best. Jap alamak. Hilang ink pula pen ni. Tadi bisnes bukan apa? Yang mana tadi ayat bukan depends modal tapi knowledge Mm-mm. Ini quote yang powerful juga ni. Sebab hampir setiap guest diorang ada quote diorang sendiri. So tapi quote diorang memang quote yang power lah, sebab sendiri buat kan. So kita kena salin lah quote orang-orang yang power ni kan. Business bukan depends modal tapi knowledge. Okay. Quote baru ni. Alright. So kita ada dalam 8 minit. So mungkin kita bagi laluan untuk mungkin ada audiens yang nak tahu pasal Pinterest ataupun maybe nak join ataupun nak follow. Mungkin Is boleh share media sosial ke ataupun cara-cara diorang nak follow ataupun join Pinterest. Untuk korang yang nak tahu lebih lanjut pasal Pinterest perfume, apa yang kita orang buat, macam mana kita orang bina team, untuk korang yang buat perfume ni muda-muda lagi, macam Rockman sendiri, umur dia baru umur dia baru 24 tahun ni. Itu so Is panggil lah dengan apa yang adik Is buat. Macam Is dalam Pinterest semua muda-muda lagi tau. So jangan takut untuk start bisnes korang. Nak tahu lebih lanjut, korang boleh join like IG Pinterest, Pinterest_official. Ejaan Pinterest tu PINCESS tau. Pinterest _ Okay, follow kat situ. Kat situ korang boleh tengok lah macam mana team Pinterest, macam mana kita buat posting. Kalau nak join agent, macam Is cakap lah, kalau nak join agent dari HQ, dari Is, modal korang RM270 je tahu. Tapi Is boleh cakap mostly team kita yang join dengan modal RM270 tu, diorang dapat balik modal diorang tu. Yang tu je boleh cakap. So waktu ni, sekarang ni Pinterest tengah ada promo. Untuk yang belum try lagi Pinterest kan, macam ragu-ragu lagi, korang boleh grab yang promo 10ml tu RM14 je. Memang sangat-sangat affordable, mampu milik, perfume antarabangsa tapi korang boleh dapat RM14. Kita punya kualiti EDP tau, ED perfume. Kenapa kita orang jual dengan harga yang, sebab kita tahu yang ramai nak pakai perfume tapi ramai yang tak mampu nak beli yang ratus-ratus tu. Korang cari perfume EDP, okay, EDP harga bawah RM20. Korang carilah dekat Sephora ke, dekat Watson ke, cari EDP bawah harga dia bawah RM20. Jumpa ke tak? Kalau macam Rara aku boleh try ambil satu dulu, 10ml harga dia RM14 je. Kalau nak join team, boleh ikut Pinterest_official. Kat situ ada kat bio tu ada link, boleh tekan link WhatsApp. Cakap dia nak tahu pasal team. Is tak nak cerita pumpang-pumpang tau. Nanti kalau cakap kan nanti over confident kan. Overclaim kan. So korang team kita buat sale. Yang paling terharu sekali ada seorang team kita ni, nama dia Kak Fazlina. Bagus sangat. Dia start dengan kita buka program yang ejen RM1 dulu. Ejen RM1 untuk area Jerantut. Kita buka, korang tak tahu kalau korang kalau korang tak tahu, Pinterest dekat Jerantut Pahang tau, kita punya HQ. So hari tu kita buka RM1, Kak Fazlina ni masuk. Dia kata
Tujuan dia just dia nak dapatkan perfume percuma je. Sebab dia bayar RM1 dia dapat perfume waktu tu. Tapi dia ada tas lah. So dia buat tas dia lepas. Tiba-tiba Alhamdulillah sale dia bulan-bulan makin naik. Daripada RM1 tu sale dia pergi RM200, RM300. Sekarang Alhamdulillah sale dia hampir RM5,000 untuk bulan sebulan. Sebulan. Dia cakap dia mula memang dia cakap suka-suka je. Tapi sebab dia kata daripada dia suka tu tiba-tiba rezeki dia kan macam mana tiba-tiba boleh dapat. Mestilah sebab korang kena PM kita orang. Macam mana kalau Rahsia. yang start dengan RM1 yang dia suka-suka nak dapat perfume percuma, tiba-tiba boleh buat sale sampai RM5,000. Alhamdulillah dia cakap hari tu dia cakap waktu dia cakap dia nak bagi dia nak belanja anak saudara dia baju raya. Betul-betul dia dapat belanja anak saudara baju raya. Lepas tu dia cakap dia nak bagi duit raya dekat parents dia guna duit Pinterest 100% duit Pinterest. Dia dah bagi duit raya dekat parents dia. Ni income ni beritahu dia dah dapat duit raya untuk parents dia. Yang lagi best dia tiap-tiap bulan duit kereta dia duit Pinterest tau. Rezeki tu. Rezeki gila. So kita tak tahu rezeki kita kat mana. So kalau macam korang dah terfikir nak buat bisnes apa kan, boleh je PM Is, tanya dia. Is akan tolong korang kalau korang ada nak. Sebab nak tak mahal tau, tindakan yang mahal. Ramai orang cakap saya nak tapi tak ramai orang yang buat tindakan untuk nak. Tahu ke tahu? Punchline tu, power lagi satu punchline. nak tapi tak ada tindakan. Lagi satu punchline. Tak mahal, tindakan yang mahal. Bukan nak mahal tapi tindakan mahal. Kalau nak tahu, kena PM Is, kena buat tindakan untuk tarik kan. Untuk tanya Is macam mana nak jual Pinterest Is. Kena tanya, kena ada tindakan. Kalau cakap nak je tapi tak ada tindakan, nak tarik pun tak nak, macam mana nak percaya? Gitu. Punchline pun. Okey, lagi satu punchline. Menarik. Ya, tadi dah lost. Tadi ada benda nak add on dah hilang lah. Dah kena punchline satu. Tindakan yang mahal. Okay, so siapa yang berminat tentang Pinterest, boleh je tekan IG yang dekat pin tu. Nanti korang DM lah dengan kita punya CMO kita, Is. Okay, mungkin lagi dalam seminit lebih ni mungkin ada last expectation lah mungkin untuk tahun ni. Apa next plan? Dengan bahasa mudah je. Next plan maksudnya next plan tu nak recruit lagi ke? Nak buka HQ kat KL ke? Macam mana? Okay. So next plan kita nak buka lagi untuk recruit more team sebab kita nak tolong lagi ramai orang yang memerlukan pendapatan. Macam kita tahu walaupun gaji 3,000 pun sekarang tak cukup kan sebab macam-macam nak kena bayar. Kos hidup makin tinggi tapi duit makin sikit. Macam no. Betul. So kita plan untuk tambah lagi team. Kita akan bantulah korang. Dan next plan adalah InsyaAllah kita akan buat macam ramai sangat yang minta untuk keluarkan profil lelaki. InsyaAllah kita akan keluarkan profil lelaki tapi dalam jangka masa tahun ni jugalah. Kita tak boleh keluarkan estimate time tapi insyaAllah kita akan keluarkan profil lelaki. Sebab sekarang profil perempuan macam biasalah tu perempuan kan. Okay, so kita dalam minit terakhir. So daripada saya sendiri, terima kasih untuk semua audience yang stay dan mendengar, dan juga guest kita malam ni iaitu Izwani, Chief Marketing Officer Pinterest HQ. So moga korang dapat manfaat dan live ni akan di-upload di IG maybe lusa dan juga di YouTube saya. So korang boleh tengok replay banyak kali. And then untuk kata terakhir, mungkin minggu ni minggu terakhir puasa kan. So selamat Hari Raya, sentiasa patuhi SOP dan stay safe walaupun di mana korang berada. Selagi sekali terima kasih kepada semua audience dan guest.